Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini tanggal 15 Julai 2021 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1442 Hijrah kita dipertemukan untuk sama-sama berada di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya di studio, ada di rumah. Pastinya kita inginkan satu perkara yang menarik pada hari ini untuk kita bincangkan di dalam tema istimewa Aidil Adha. Sempena kita menyambut Aidil Adha pada tahun ini yang tinggal berapa hari sahaja lagi, bahangnya kian terasa. Walaupun kita berada di rumah, tetapi kita tetap nak menghidupkan suasana menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mungkin ada juga yang sebut sebagai Raya Haji, Aidil Adha, Raya Korban, tetapi tetap membawa pada satu pengertian yang sama. Baik, sidang penonton, pada hari ini kita bakal membincangkan berkenaan dengan topik nilai pengorbanan. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada anda khas bagi menjawab persoalan dan memberikan pencerahan-pencerahan yang terbaik kepada penonton-penonton semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita mungkin di Malaysia, di Indonesia dan juga di Singapura sedang menyaksikan kita pada pagi ini. Baik, sebelum saya war-warkan berkenaan dengan topik perbincangan dan juga apa ke mana hala tuju perbincangan kita pada hari ini, kita nak lihat dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia untuk laporan semalam. Baik, kita lihat pada tanggal 14 Julai 2021 status terkini COVID-19 di Malaysia. Kita lihat di skrin TV mencatatkan kes baharu 11,618 kes, 11,592 kes tempatan dan 26 kes import, mencatatkan juga 6,377 kes sembuh baharu dan dilaporkan yang menduga citakan 118 kes kematian baharu. Jadi angka semakin meningkat. Kita terus berada dalam berjaga-jaga dan kita jaga kita, putuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, kembali di dalam perbincangan, war-warkan terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana untuk bertanyakan soalan untuk dua saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 1677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat siaran secara langsung bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda, dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, hari ini kita bersama dengan bintang ilmuwan. Ahli panel yang kita bawakan bintang ilmuwan kita yakni Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, selamat datang ke studio ya. Lama kita tak bertemu Ustaz ya. Lama tak bertemu, jadi bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Dan Ustaz, mungkin tinggal berapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mungkin ada penonton-penonton di rumah yang tidak terasa bahangnya, dia kata dah 5 Zulhijjah dia kata hari ini. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit kata-kata awal untuk penonton-penonton di luar sana bagi menghidupkan bahang suasana sambutan Aidil Adha. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, amma ba'd. Da'i Azrin, apa khabar? Ya, khabar baik, alhamdulillah. Afiat sihatnya. InsyaAllah, alhamdulillah sihat. Dalam suasana sekarang lah. Kita sama-sama menjaga kesihatan masing-masing. Betul. Yang dihormati seluruh para penonton semua yang berada di kaca depan kaca televisyen, di Facebook pada pagi ini. Soalan pertama, soalan bonus ni. Jadi situasi kita kena ingat bahawa hari berubah, saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, bulan ke bulan. Akhirnya kita tiba kepada bulan ke-12. Sekarang kita dah masuk di awal bulan Zulhijjah. 5 Zulhijjah. Tuan-tuan sekalian, apa yang penting dan Azrin ialah kita kena merasai. Sebab itulah penghayatan bulan Islam ini kena ada di jiwa kita. Kalau tak masuk di jiwa, seolah kita terkejutlah. Nak raya dah ke? Tambahan pula sekarang ni musim pandemik Covid ini, kita di kampung tak nampak dah. Kampung tak nampak dah. Kalau tidak, nampak kampung hari ini dah mula bergerak kan. Tapi sebab itulah kita kena ingat bahawa
Hari-hari mendatang ini kita jadikan sebagai pasak dalam kehidupan beragama kita. Yang keduanya ialah, tuan-tuan, hakikatnya apapun cerita keadaan kita, tetap akan datang namanya Aidul Adha Al-Mubarak. Itu hari pengorbanan besar kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi saya ajak tuan-tuan semua marilah. Walaupun tak balik kampung, tak boleh jumpa mak ayah kerana isu tak boleh datang negeri, tapi kita ada Allah Azza wa Jalla. Serah kepadanya, mohon kepadanya dan rintih kepadanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pesanan awal bagi menghidupkan bahang suasana sambutan Hari Raya Aidil Adha yang bakal tiba tidak lama lagi. Sudah pastinya mungkin ada yang tidak perasan, dan hari ini kita bawakan kepada anda tentang bagaimana nilai pengorbanan. Jadi itu yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Hala tuju perbincangan kita nak lihat bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, juga kita akan bawakan di dalam perbincangan kita pada hari ini. Jadi membuka perbincangan kita berkenaan dengan topik nilai pengorbanan, saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih Dia Azrin. Assalamualaikum sekali lagi tuan-tuan, puan-puan semua. Topik kita pada pagi ini saya kira topik kita semua. Sebab hidup kita penuh pengorbanan. Tak kira siapa pun kita berkorban. Korban masa untuk beribadat. Korban waktu untuk cari harta. Korban fizikal kerana dapat buat sesuatu. Keluar rumah, daripada rumah, pergi pejabat, itu korban tenaga. Artinya dalam hidup ini pengorbanan memang dekat kita. Bahkan dalam Al-Quran, dalam penghujung surah Al-Ankabut ayat terakhir sekali, ayat 69, Allah kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Penghujung ayat akhir surah Al-Ankabut 69. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkorban, berjuang, bersungguh-sungguh dalam urusan hidupnya, kami akan buka jalan-jalan kemuliaan baginya. Dan Allah bersama orang yang baik antara kalangan kamu. Kata para ulama, bila Allah sebut jahadu nafina, maknanya orang yang korban. Korban masa kerana nak cari pahala. Korban tenaga nak cari pahala. Ini merupakan warna kehidupan kita. Apalagi kalau kita kait dengan pengorbanan yang sedang kita raih sekarang, pengorbanan insan yang memang hebat. Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang suami yang saleh, seorang ayah yang mukmin. Pengorbanan seorang ibu bernama Hajar, ibu yang mukminah, isteri yang salihah. Pengorbanan seorang insan remaja yang muslim mukmin, Ismail alaihissalatu wassalam. Mereka ini tuan-tuan satu keluarga yang mukminah. Ayahnya, ibunya termasuk anaknya. Suami isteri masuk anaknya. Beri keluarga contoh kepada kita. Bila ada nilai kogominah, mereka berkorban Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan bincang nantilah. Cuma yang saya nak dia kaitkan di awal ini ialah bahawa bila sebut tentang nilai pengorbanan, kita cuba nak terjemah kepada kita. Hari ini kalau kita hanya bincang cerita Nabi Ibrahim, sekian, sebelum tapi kita di mana? Tak jadi tuan-tuan. Sebab kita nak ambil sifat pengorbanan, kita nak bawa kepada kita supaya akhirnya kita juga bersama Ibrahim dan Ismail Hajar, kerangkanya ialah berkorban kerana Allah Azza wa Jalla. Tidak kedekut. Sebab tu saya mengambil kata-kata seorang ulama yang saya kira cukup kita kenali, iaitu soal Qardawi. Dia bincang tentang qimatut tadhiyah. Macam mana nilai pengorbanan? Dia kata apa? Dia kata kita ni kena ingat, jangan sampai jadi insan yang bakhil dengan Allah. Bakhil macam mana? Bakhil untuk tidak melaksanakan tuntutan pengorbanan. Sampai dia kata apa? Orang tak semayang. Ini disebut orang tak semayang. Ini bakhil dengan Tuhan. Sebabnya tenaga ada. Masa tapi tak semayang. Ini orang bakhil dengan Tuhan. Duit ada. Payah nak bersedekah. Susah nak derma. Bakhil dengan Allah. Jadi jangan jadi sampai kita orang bakhil. Sebab apa? Sebab kita ni sekadar pemilik yang kita miliki daripada Allah Azza wa Jalla. Kita bukan hak kita. Sebab itulah masa, tenaga, waktu, semua ini milik Allah. Kita hanyalah sebagai pemegang amanah sementara saja. Jadi kesimpulannya ialah pengorbanan keluarga Ibrahim ini menjadi satu sejarah yang penting sampai hari ini kita sambut dengan At-Tadhiyah, Al-Udhiyah pada pagi raya sampai hari 13, 10, 11, 13 kita raih dengan namanya korban binatang. Apa ceritanya?
tunggu dalam soalan akan datang insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ni. Baik, terima kasih Ustaz. Jangan sampai kita jadi bakhil dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab diberikan pelbagai nikmat tetapi takut dan tak nak untuk dikeluarkan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat soalan di Facebook untuk pembuka tirai soalan pada hari ini berkenaan dengan ibrah panduan kita daripada sahabat kita Hana Wanci. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya ada dua soalan di sini. Yang pertama, apakah ibrah dan panduan yang boleh kita dapat dari kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anandanya Nabi Ismail alaihissalam tentang arahan Allah melakukan korban? Dan soalan yang kedua, apakah di waktu pandemik ini ramai yang ingin melakukan ibadah korban dan berbakti kepada kedua ibu bapa tetapi terhalang dengan kesempitan wang kerana tiada pekerjaan dan sumber keuangan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Hana Wanci atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, bagaimana untuk dua soalan ini? Silakan. Okey, menarik soalannya. Dan saya kira soalan Hana ni sudah menjadi asas kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu nilai pengorbanan. Baik, yang pertama sekali, bila bercakap tentang apa ibrah ataupun ibrah ni bahasa Jawa ke? Jawa apa ni, bahasa Arab kan? Bahasa Arab Ustaz. Sedimbang kalau saya kata Jawa Ustaz dah payah. Ibrah bahasa Arab, iaitu apakah apa ni kita punya panduan dari pedoman daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Saya nak ringkaskan begini saja. Yang pertama sekali ialah pembuktian yang paling utama ini daripada pandangan para alim ulama lah, ya. Yang pertama sekali, ibrah yang paling utama sekalinya ialah daripada peristiwa pengorbanan Ibrahim dan Ismail ini, asas pertama ialah menunjukkan mereka insaf. Munsifun, insaf terhadap Allah yang Maha Besar. Itu yang paling utama. Saya kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi dalam tafsir beliau tentang ayat surah As-Saff ayat 102, dia kata apa? Kata Imam As-Suyuti, kalau kita semak balik tentang bagaimana kekuatan Nabi Ibrahim. Ibrahim ni tuan-tuan, dia hadapi dua ujian besar. Ujian pertama, dia dibakar oleh api ketika masih kecil. Ingat tak sejarah dia ketika api, dia lontar dalam api kan? Akhirnya api jadi sejuk. Qul ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Pengorbanan besar tu. Dia rela untuk dia dihumban kerana Allah Azza wa Jalla ke dalam api ketika peristiwa Namrud. Yang kedua ialah Allah uji ketika dia berumur dah hampir setengah riwayat kata 90 tahun. Dapat anak nama Ismail. Bayangkan seorang dah berumur 90 ni Azrin, dapat anak pertama. Saya rasa dunia milik anak lah. Nampak macam mustahil. 90 tahun. Ada orang kahwin lagi, dapat umur 30 kahwin, dapat anak, okeylah, biasalah. Ni 90 tahun, dapat anak nama Ismail. Jiwanya terlalu gembira. Tiba-tiba Allah kata, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu sendiri. Sampai perintah Allah begitu. Lalu Allah kata, Ibrahim, sembelih anak kamu. Dua ujian kan. Saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa ibrahnya ialah Ibrahim tahu semua milik Allah Azza wa Jalla. Dia milik Allah, anak pun milik Allah Azza wa Jalla. Ini ibrah pertama. Termasuklah cerita Nabi Ismail juga. Ismail walaupun dia seorang masih remaja kecil lagi, tapi ada kekuatan agama hati. Dia tahu bila ayahnya berkata, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami, aku tengok semalam dalam mimpi sembelih kamu, fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Ismail kata apa? Ya abati fa'al tu'ma tu'mar, buat apa yang Allah perintah, tunaikan. Ismail pun sedar dia bukan milik ayah semata-mata, dia milik Allah Azza wa Jalla. Jadi ibrah yang pertama sekali ini, banyak ibrah. Ibrah pertama sekali ialah menunjuk bahawa kepada kita tuan-tuan, dalam hidup ini kena ada satu keyakinan kepada kita bahawa hidup ini milik Allah. Kita jadi orang yang dapat serah kepada Allah segala-galanya masa terangga waktu. Wallahu a'lam. Benar, besar pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, betul. Dan soalan kedua daripada Hana Wancik sebentar tadi kita akan jawab selepas kita berehat ini. Tidak menonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, kembali bertemu meneruskan perbincangan kita, perbincangan berkenaan dengan merungkai nilai pengorbanan yang ada dalam diri kita, bagaimana kita ni sepanjang kita hidup, berapa banyak pengorbanan yang telah kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan sesuatu mestilah ada pengorbanan. Baik, seperti mana yang kita buka seketika tadi berkenaan dengan soalan dari sahabat kita Hana Wanci yang bertanyakan soalan berkenaan dengan ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, juga dengan isterinya Sayyidatina Hajar. Telah kita jawab bagaimana ibrahnya, tetapi kita rukas sedikit demi sedikit apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut. Dan kita lihat soalan yang kedua berkenaan dengan apakah di waktu pandemik ini ramai yang ingin melakukan ibadah korban, tetapi ada dua halangan, nak melakukan pengorbanan untuk ibu bapa mereka tetapi tersekat, tidak boleh balik ke kampung, dan nak melakukan ibadah korban untuk masuk namanya satu bahagian ke satu ekor ke, tetapi kesempitan dari sudut sumber keuangan. Jadi bagaimana situasi ini? Dia dah berhajat, adakah dia tetap juga akan dapat ganjaran yang terbaik? Silakan Ustaz. Terima kasih Azrin. Terima kasih kepada bertanya Puan Hana Wanci. Soalan cukup menarik sebenarnya, sebab bila bercakap tentang soal ibadat korban, khasnya al-udhiyah, iaitu sembelih binatang ternakan demi untuk kerana Allah Azza wa Jalla. Ini suatu di antara amalan yang tetap mulia dan paling mulia sekali setahun. Sebab tu sahabat tanya Nabi, apa amalan korban? Kata Nabi, hiya sunnati Abu Ibrahim. Ini sunnah bapa kaum Ibrahim. Kita ambil sejarah untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Isunya sekarang ialah kita nak buat ibadat korban. Terutama bila sampai dah Zulhijjah ini, kita akan pergi ambil satu bahagian atau seekor kambing. Tiba-tiba dalam kesempatan duit tak cukup. Pandemik ini kita tahulah ramai orang yang dalam keadaan tertekan. Betul. Kerja tak ada, kemudian putus dia punya pendapatan. Cerita-cerita tu ada, ya. Tuan-tuan puan-puan, dia beginilah. Saya kira dalam kesempatan pada pagi ini mengambil jawapan yang diucapkan di guru kami dulu, Syekh Al-Utsaimin, dalam jawapan kepada kami belajar dulu. Dia kata apa? Yang pertama, kita ada niat. Niyatun khalisatun. Apa saja amalan kita niat kena ada. Apa saja, nak sedekah, nak derma korban, niat kena ada. Orang kata pasang niat. Yang kedua, kita ada usaha, al-jahdu. Usaha kita. Orang nak korban, simpan duit. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit gunung. bukit kecil je. Dia nak korban setahun. Dalam setahun dia kumpul 30 sebulan, 60 sebulan, akhirnya sampai masa dapat 800 bagian. Usaha. Niat pertama, usaha yang kedua. Yang ketiga ialah dia yakin. Ini tiga elemen yang kata guru kami penting dalam apa perbuatan. Kita nak buat apa saja. Niat, usaha dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tiba-tiba dalam kesempatan dah masuk 5 Zulhijjah pada hari ini, tiba-tiba tak sempat. Tengok-tengok duit tak cukup. Balik kampung tak dapat. Nak korban kembali tak dapat. Kerana rentas lagi tak boleh contohnya. Jadi macam mana Ustaz? Kecewalah saya. Rugilah saya. Allah Maha Kaya. Bila anda niat yang betul, usaha dah ada, yakin pada Allah, niat anda dan apa yang buat itu, Allah tidak kecewakan. Sebab anda tak ada kemampuan cukup untuk buat. Maknanya Allah tak sia-siakan kita punya harapan kita. Yang penting usaha dia. Tapi kalau kita ada kemampuan, silakanlah. Sebab apa? Sebab ini merupakan amalan yang penting disebut sebagai sunnatul muakkadatun, tiap tahun kita lakukan. Maka di situ kita kena ada perimbangan. Bagi saya, kita bertimbangan. Dalam kadar kita mampu, segerakanlah. Tak mampu, Allah Maha Kaya. Cuma, kata para ulama, sedapat mungkin jangan tidak ada langsung niat dalam hati. Ni ada orang kadang-kadang, Azrin, minta maaf lah ya, ini teguran juga, tak ada niat nak korban ni. Duit bukan tak ada, kita tak bercakap soal pandemik. Dalam tidak pandemik ni, duit ada. Berkepul-kepul. Berkocek-kocek duitnya. Tetapi tak fikir nak sembelih korban sekali setahun. Ini orang bakhil dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Al-Imam An-Nawawi, orang bakhil adalah orang yang paling jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Fa'aba'adahu, Allah akan jauhkan orang bakhil ini. Jadi kesimpulannya Puan Wan Hana Wanci, mampu silakan. Dan tak mampu dalam suasana ada di sana halangan, Allah tetap berikan kita rezeki pahala. Ni ada, usaha dah ada, dan yakin pada Allah Azza wa Jalla. Betul. Allah Maha Kaya. Walaupun kita ni tak dapat melakukan, tetapi niat dah ada, usaha dah betul dan juga yakin terhadap dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Niat betul ke ada? Kalau tak ada niat, tak ada lah. Betul, Jadi betul. kita nak redakan. Sebab mana ada orang yang mungkin tak mampu.
Dia selama ni tak tahu dia buat berkorban. Tapi tahun ni tak mampu dah. Sebab apa? Pendapatan berkurangan. Dah tak kerja 2 bulan. Jadi memang kita akuilah. Saya pun terasa situasi ini ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Hari ini, sekarang ni pun, ramai yang tak makan pun. Ramai yang tak minum pun. Anak-anak tak minum pun hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima Mudah-mudahan kasih Allah Ustaz. berikan kita insya-Allah rezeki mudah-mudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, bismillah penonton. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Ismail. Okey, soalan saya ada 2 sini pagi ni. Yang pertama, soalan saya, apakah nilai pengorbanan yang terbaik bagi seorang isteri terhadap suami? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sanggup berkorban apa sahaja demi mendapatkan cinta, pangkat, harta dan seumpamanya sehingga ia mengenepikan agama? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. 2 soalan berkenaan dengan bagaimana pengorbanan seorang isteri yang terbaik kepada suaminya, dan yang kedua berkenaan dengan bagaimana jika seorang ini dia sanggup berkorban untuk dapatkan sesuatu ataupun segala yang ada di dunia, habuan dunia, tetapi mengenepikan agamanya katanya. Ya betul. Jadi bagaimana Ustaz, silakan. Tuan Haji Ismail, Tuan Haji Ismail, pemanggil setia kita lah. Masya Allah, Tuan Haji Ismail dan seluruh rakan penonton yang lain. Yang pertama, soalan ditanyakan tentang nilai pengorbanan isteri kepada sang suaminya. Betul. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena ingat, keterikatan hubungan pasangan ini satu keterikatan yang penting sekali. Bila anda seorang isteri bersama sang suami, ke mana anda nak pergi? Nak ke syurga sebenarnya. Sebab bagi saya, kalau ditanya ke mana ke rumah tangga dibawa, ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi nilai pengorbanan pertama kepatuhan dan ketaatan kepada sang suami. Itu yang utama sekali. Kepatuhan, ketaatan kepada sang suami. Yang antara nilai pengorbanan paling besar ialah bersama dengan sang suami. Waktu sakit, susah, senang dan mewah. Bersama. Ini penting. Satulah pernah satu ketika, ini satu cerita yang saya pernah baca lama sangat dah, masa belajar dulu, dah puluhan tahun ya. Pernah satu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali ni siapa? Suami kepada Fatimah bintu Rasulullah SAW, an Abi Salam. Satu hari, Ali pulang dari peperangan. Cerita ni. Ini dirakamkan oleh Dr. Rafat Al-Bashar dalam kitabnya tentang sejarah para sahabat. Rafat Al-Bashar terkenal. Kalau tuan boleh Google kan, Rafat Al-Bashar ni terkenal sangat. Dah meninggal dia pun. Ali balik daripada peperangan. Peperangan, saya ingat peperangan Uhud, tak siap saya. Ataupun perangan tertentulah. Maklumlah, balik-balik keadaan letih, penat, ada luka-luka sikit. Jadi kata riwayat menceritakan, bila Ali balik ke rumah, dalam kepenatan, Fatimah memeluk Ali bin Abi Talib. Memeluk suaminya dengan dakapan sayang kasih rindulah. Dilapkan Ali dengan tuala yang basah, kemudian di luka-luka itu disambung. Sampai kepada Nabi cerita ini. Nabi ayah kepada Fatimah dan mertua kepada Ali. Lalu kata Nabi kepada Fatimah, "Ma fa'alti ya Fatimata?" Apa yang kau buat Fatimah? Tandanya engkau memang ahli syurga. Tuan-tuan, ini cerita Rafat Al-Bashar dalam ceritanya. Nabi kata engkau buat itu, engkau ahli syurga. Kenapa? Begitu dekat dengan suami. Menghayati suami letih penat, dipeluknya, didakapnya, kemudian dibasuhkan apa yang perlu dibasuhkan. Tuan-tuan, ini cerita nampak simpel. Tetapi bagi saya, kalau cerita berlaku pada sahabat Nabi, anak Nabi, ini bukan cerita biasa. Nabi sebut, engkau ahli syurga Fatimah. Maka tuan-tuan, pada hari ini, kita tengok baliklah. Kalau sang isteri dengan suami asyik nak bertengkar, berbalah, perang dunia ke-8, ke-9, asyik maki hamun, payahlah. Rumah tangga tuan-tuan, sakinah, kena ada ketenangan. Hormat menghormati. Jadi, pengorbanan itu besar sekali. Sebab suami adalah imam kepada anda, wahai sang isteri. Bukan imam dalam solat maghrib zuhur saja. Imam dalam semua perkara. Dalam soal cari harta, imam dalam akhlak budi hidup, semuanya di imam. Baik. Itu yang pertama. Soalan kedua tentang bagaimana jika orang ini dia berkorban untuk dapatkan habuan dunia, cita pangkat tanpa memikirkan soal hukum hakam agama. Ya betul. Tuan, ini satu jinayah dalam Islam. Dalam kaedah agama dikatakan, al-ghayatu la tubarrir wasilata. Matlamat tidak halalkan cara. Betul. Ini kaedah agama. Matlamat yang betul, cara mesti betul. Nak pangkat, nak ketinggian pangkat silakan, tapi laluannya ikutlah
asas-asasnya KPI kena ikutlah kan. Tapi kalau tekan orang ni, tindih orang ni, buang orang ni, kita naik, mana kita telah buat satu cara yang salah. Moral agamanya berkata, engkau telah menipu, dusta. Jadi dalam agama kaedah macam tu. Al-ghayatu la tubarrir wasilata, matlamat tidak halakan cara. Betul cara, betul matlamat. Betul matlamat, betul cara. Tapi kalau dah songsang cara dan matlamatnya, ini menandakan adanya unsur-unsur penipuan, dan kezaliman itu tidak akan sama sekali memberi kebahagiaan. Satu masa dia akan merana, menangis, meratap. Apalagi dia tekan orang sampai orang tersingkir, susah kerana dia. Ini kena jaga tuan-tuan. Sebab hati kena betul. Hati kena ikhlas dan betul kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Hati kena betul dan juga niat pastikan sesuai dengan cara yang kita lakukan, dan juga sang isteri berikanlah yang terbaik pengorbanan untuk suami bersama-sama membantu. Dia masalah hati. Benda-benda bersifat pangkat, harta ni, kedudukan ni, hati. Kalau hati yang terus mulus, dia redha. Betul, betul. Itulah kuncinya. Baik, sina penonton, jangan ke mana-mana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini, setia menantikan jawapan dari perbincangan kita berkenaan dengan nilai pengorbanan yang patut kita perhatikan pada hari ini. Bagaimana jiwa kita, pengorbanan kita, dan apa yang kita berikan untuk diri kita, orang di sekeliling kita, dan juga pada agama kita. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Puan Sahziatul Sidik. Kita lihat soalannya. Baik, Assalamualaikum. Katanya bagaimana untuk mengambil ibrah daripada semangat Siti Hajar dalam membesarkan anak secara bersendirian tanpa suami di sisi. Ini kerana ketika pandemik ini, bagi pasangan PJJ, pasangan jarak jauh, ada segelintir ibu bapa yang terpaksa menguruskan anak-anak mungkin masa kecil, dan ada yang sibuk untuk uruskan pembelajaran PDPR di rumah tanpa suami atau isteri sebagai tulang belakang di sampingnya. Apakah ini dikatakan nilai pengorbanan dalam membentuk sahsiah sesebuah kekeluargaan itu? Baik, terima kasih Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Bagaimana untuk ibrah daripada Saidina Hajar itu? Silakan. Sebab tajuk kita nilai pengorbanan, kita fokus keluarga Ibrahim Hajar Ismail. Pertama, saya nak jawab serampang dua mata lah. Ya. Pertama, saya ucap tahniah, sangat-sangat tahniah kepada suami isteri yang mampu kendalikan urusan rumah tangga walaupun suasana mereka PJJ. Bukan pelajaran jarak jauh ni, pasangan jarak jauh ya. Boleh berpisah, kasih suami belah Kuala Lumpur, isteri belah Kedah contohnya. Tak berjumpa dah 2 bulan, tak berjumpa dah setengah tahun. Tapi anak dengan isteri boleh kendali rumah tangga. Tuan-tuan, saya ucap tahniah. Saya tak rasa sebab apa saya di rumah sama anak isteri. Tak ada masalah, tapi dia sedengar cerita ni, ucap tahniah. Tapi dalam itu pun kadang ada di sana masalah juga. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah memanglah kita ni, memang kita tak sangka ada ujian menanti. Betul. Menunggu kita. Ujian pandemik COVID ni tuan-tuan banyak mengajar banyak perkara. Urusan harta, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan macam-macam. Kadang-kadang banyak negatifnya. Habis penuh rumah tangga berkecai kerana kasih berpecah. Rezeki tak cukup untuk makan minum, rumah itu berkecai kerana suami tak bekerja, macam-macam. Ini pun satu jinah juga. Baik. Dalam isu ini, kita nak ambil satu benda yang positif. Bukan negatif. Bagaimana Hajar radhiyallahu anha boleh pelihara Ismail dalam keadaan tidak ada bantuan suami. Ibrahim tinggalkan anak isteri di padang pasir kering kontang. Biwadin ghairi zi zar'in. Tanah Mekah tak ada apa bangunan. Air pun tak ada. Satu tanah kering kontang. Ibrahim pergi ke Mesir. Balik akhirnya. Tiba-tiba Hajar dengan Ismail sebatang kara. 2 batang kara lah. Ya? Dengan anak kecil. Tuan-tuan, puan-puan.
Saya nak sebut tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin jawapan saya ini tidak menepati maksud yang tersirat, tapi bagi saya lah, tengok balik ceritanya. Hajar dia tahu ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Macam penyakit sekarang. Penyakit bukan ciptaan manusia. Walaupun orang kata ini ciptaan WHO macam-macam, saya kata tuan-tuan sabarlah sekejap. Jangan buat hujah yang pelik-pelik lah. Ini ujian Allah kepada kita. Baik. Kita tak tahu sampai bila berlaku kes ini. Setahun lagi 2 tahun, kita harap berlaku. Taklah berlaku sampai begitu. Selesai. Tapi Hajar tahu dia ada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila Ibrahim nak tinggalkan dia, ditanya Ibrahim, suaminya, Allahu amurka bihadza ya Ibrahim? Allah perintah ke ni untuk tinggal aku di sini? Apa jawab suami? Ya, Allah perintahkan aku. Tinggalkan kamu anak di sini, di tanah Mekah kering kontang. Apa jawapan Ibn Hajar? Dia kata, kalau Allah yang perintah, innallaha la yudayyi'una. Kalau Allah yang perintah engkau buat macam ni, Allah tak akan susahkan kami. Allah tak akan susahkan kami. Allahu Akbar, tuan. Ini keyakinan. Sebab tu bagi saya, dalam isu PJJ ini, kena kesepakatan lah. Jangan pula suami dalam keadaan biarkan isteri dalam keadaan tertekan hidup, anak 6 orang, pelihara, PDPR, macam-macam pula kena buat. Jadi kena ada kesepakatan. Ibrahim, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Tengok, nak tinggal tanah Mekah tu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan bumi ini subur. Penduduknya, rezekinya banyak satu masa akan datang. Tanah yang aman. Maknanya Ibrahim ada amanah dengan agama, bukan tinggal saja, dia tinggal dengan doa kepada Allah. Harapannya tanah ini akan subur. Terbukti. Hajar radhiyallahu tak berapa lama kemudian air Zam-Zam mula membuat keluar dan tanah Mekah subur dan orang pun datang kemudian. Jadi bagi saya ialah kebersamaan itu penting sangat-sangat. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, dalam isu ini Hajar radhiyallahu anha dia sentiasa merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu riwayat sebut Hajar tak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah supaya apa? Anak besar dalam keadaan selamat sejahtera dan Allah rezeki mereka untuk bertemu kembali dengan Ibrahim. Sebab itu datang kemudian Ibrahim bertemu anaknya dalam suasana penuh keselamatan. Itu cerita kemudianlah. Tapi nak cerita tuan-tuan, di sini apa yang penting ialah kalau ada pasangan yang berpisah jarak jauh macam tapi dengan kental semangat keimanan dengan satu kekuatan yang besar, insya-Allah pahala menanti. Cuma tadilah saya kena berlaku adil juga. Kadang-kadang isu kita hari ini ialah kerana rezeki yang tak berapa nak kukuh. Suami berjauh, suami pun kerja tak banyak mana gajinya. Sebelah ini satu cabaran. Sebab itulah bagi saya kesepakatan kena ada. Harga sebab seorang suami semua, kalau anda tinggal isteri jauh di perjalanan sana, tak bertemu, jangan anda tak hargai isteri. Tolong hargai isteri anda. Minta kepada Allah banyak rezeki supaya dilimpah ruahkan dengan doa berpanjang kepada Allah. Mudah-mudahan hubungan suami isteri itu makin padu, makin jitu, makin baik, mungkin makin retak insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Maka kesepakatan dan juga kerjasama diperlukan dalam tempoh pandemik ini walaupun dalam keadaan berjauhan tetapi tetap rumah tangganya terpelihara Ustaz. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Muraslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, silakan soalannya. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Semua kita faham apa maksud korban, apa maksud berkorban dan apa juga pengertian pengorbanan. Soalan saya Ustaz, semua kita pernah melakukan tiga patah perkataan ini dan pengorbanan ini amat besar maknanya. Jadi soalan saya, apakah dari sudut pandangan Islam untuk menilai pengorbanan seseorang itu dari sudut apa sebenarnya Ustaz? Jadi kerana apa? Kita kadang-kadang pengorbanan ni ialah tahulah ibu bapa pengorbanannya kepada anak-anak dan anak-anak kepada ibu bapa. Jadi sudut pandangan Islam yang sebenar, yang hakiki, apakah penilaian yang dibuat, yang dianjurkan dalam Islam untuk menilai pengorbanan itu dan orang yang
menerima pengorbanan pun haruslah menilai juga pengorbanan orang tu bagaimana. Jadi saya nak tahu apakah sudut pandangan Islam yang sebenarnya untuk menilai satu-satu pengorbanan itu, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalannya. Bagaimana nak menilai pengorbanan itu, daripada sudut mana katanya, dan seseorang yang telah mendapat pengorbanan itu nak menilai juga orang yang memberikan pengorbanan itu bagaimana katanya. Soalan akademik ini. Agak detail. Terima kasih Tuan Omar daripada Pekan Pahang, Omar Abdul Majid ya. Soal akademik, sebab akademik sebab nak beri jawapan yang agak menyeluruh secara konsisten payah ni. Tapi bagi saya nampak 2-3 perkara lah. Yang pertama sekali ialah dalam hidup ini kita kena ada timbal balas. Timbal balik. Kalau saya bantu Al-Fadhil Ustaz Azrin contohnya ya, dia Azrin lah ya. Dengan bantuan tertentu. Saya tidak harap bantuan balik, tetapi Dai Azrin ada hak tak tolong saya kembali? Ada hak. Dalam kerana kita timbal balik lah. Saya tak kata saya tolong Dai Azrin, jangan lupa tolong saya balik. Saya tak kata, tapi Dai Azrin sebagai insan ada hemah, ada iman, ada agama. Dai Azrin kata kepada saya, insya-Allah dalam hatilah saya akan tolong Ustaz baliklah satu hari. Contohnya. Maka dalam agama, penilaian ialah kita ada orang kata perasaan. Kalau bahasa al-ma'iyah, ada kebersamaan. Jadi kita contohnya kita ambil sebab contoh diberi tentang ayah korban untuk anak-anak kan. Beli pelihara anak dengan makan minum. Ayah tak harapkan anak akan balas satu hari akan datang. Taklah ayah kata, mat dia, Along, ingat ayah pelihara kau sekarang, ingat bila kau dah berurusan nanti dah bekerja, jangan lupa ayah nak 3,000 sebulan. Ini kalau ayah matu, ini ayah saya rasa something wrong lah kan. Ayah korban tenaga, masa, waktu bekerja, cari harta untuk besarkan anak kan. Korban. Tapi anak itu, kalau dia seorang cerdik, dalam hati bercakap, ayah aku dah habiskan tenaga untuk aku selama hidup aku ni, masa remaja sampai dewasa. Story, anak akan balas tidak? Akan balas. Dijaga ayahnya, pelihara ayahnya, dia akan beri ayah secara, orang kata, penuh keinsafan. Ayah sakit, dia rawati. Sebab apa? Dia balas kembali, itu tabi'i. Dia itu semangat. Bagi saya, penilaian kita ialah ada sebab kebersamaan. Ini Islam seluruh sebenarnya pun. Sebab dalam Islam ini, saya suka hadis ini. Hadis bagi saya satu hadis yang begitu penting untuk motivatkan kita. Hadis yang sahih. Nabi kata apa? Man nafasa kurbata akhihil mu'min, nafasallahu kurabahu yaumal qiyamati. Siapa yang boleh bebaskan orang daripada kepayahan, Allah akan tolongnya bebaskan daripada kepayahan. Makna apa? Dalam agama ni ada di sana timbal balik semula. Jadi kalau saya boleh korban untuk Azrin dengan segala ceritalah harta benda contoh tolong, maka mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan Azrin pun buat kebaikan kepada saya, sama seperti kita beroleh kebajikan. Jadi dalam agama ni bagi saya itu akademik soalan ni, tapi saya bagi jawapan yang agak mudah saja untuk difahami. Jadi Omar, akhirnya kita nak kena ada semangat kebersamaan. Dalam agama pun dia ada kaedah dia. Tangan kiri, tangan kanan. Makna apa? Maknanya memberi, menerima. Memberi pun syukur, menerima pun syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah orang kata adil. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tangan kiri dan tangan kanan. Ini memang satu simbolik yang sangat popular bila kita betul. Sebut tentang memberi dan menerima. Patut kita fahami supaya nilai pengorbanan itu sama-sama diberi dan sama-sama dihargai. Baik, sedang penonton, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, nilai pengorbanan kembali kita bawakan untuk sama-sama kita menghayati dan memahami bagaimana nilai pengorbanan yang sebenar
hasil daripada kita dengar dan kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga Nabi Ismail alaihissalam yang patut kita fahami dan kita bawa di dalam kehidupan kita. Datangnya satu semangat untuk berkorban, tak banyak tidak apa, janji ada. Okey, baik, sedang penonton, kalau kita nak tinjau pula soalan daripada sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari Kasih Nurul Shah. Mari kita lihat apa soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah bentuk berkorban dan pengorbanan yang terbaik dalam mendidik anak-anak generasi sekarang, lebih-lebih lagi dengan pandemik COVID-19, dengan sekolah ditutup dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kasih Nurul Shah atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan berkorban dalam mendidik anak-anak generasi waktu kini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada soalan Kasih Nurul Shah tentang persoalan korban dan berkorban untuk anak-anak, betul. khas dalam soal pandemik COVID-19 ini. Saya nak nukilkan begini. Soal pengorbanan berkorban untuk anak ini satu benda yang tidak pernah kenal waktu dan masa. Sebab anak-anak merupakan zuriat kita. Macam mana kita nak bentuk mereka, itulah kewajipan kita. Daripada awal lahir sampai dia membesar. Itu hubungan kita dengan keluarga. So dalam Islam, Nabi sebut, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Itu hadis. Nabi minta supaya dalam kita nak berkahwin ini, kita dah fikir dah. Macam mana kita nak bentuk generasi anak. Nak kahwin tu, dah fikir dah apa ni Dayah Asrin. Dayah Asrin berapa anak sekarang? Saya baru satu. Baru satu. Satu isteri ya. Okay, satu anak. Satu. Ya. Okay. Satu anak muda lagi. Memang muda lagi. Ini macam anak saya. Nasri macam anak saya ni. Ya. Oh, takut. Anak dia tu macam cucu saya lah ya. Okay. Jadi kita belum berkahwin tu kita fikir dah nak jadikan anak macam mana. Perancangan. So Nabi kata, takhayyaru linutfikum fa indal irqa dasakan. Keturunan satu zuriat satu benda besar. Yeah. Jadi maknanya kita dah korbankan pemikiran kita, aku dapat anak yang baik, yang saleh, anak yang bertakwa, anak yang beriman, berakhlak mulia. Bila anak dapat, lahir anak, apalagi kewajipan makin besar. Sebab benda depan mata kita. Ya. Dengan wataknya, sikapnya, gelagaknya, pandangan, kita tengok. Kita nak berkorban. Pengorbanan itu besar lagi dah. Hartanya, tenaga, masa-masa nak besarkan dia. Namun begitu, tuan kena ingat bahawa ujian pengorbanan ini bukan kecil. Sebab apa? Sebab dalam hukum agama kita, kalau kita gagal dalam pengorbanan bagi anak-anak, kita bimbang anak kita akan cacat. Bukan cacat fizikal, cacat akhlak. Saya kaitkan sebab saya nak ajak tuan-tuan balik ke belakang sekejap. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-9, Allah kata apa kepada kita? Firman Allah Azza wa Jalla, وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah minta kita tolong takut terhadap zuriat kamu. Kalau kamu tinggalkan zuriat yang lemah, lemah akhlak, lemah peribadi, lemah iman. Takut kata Allah Azza wa Jalla. Bermakna tuan-tuan, cabaran kita ialah hari ini kita nak korbankan paling tidak 4 perkara. Pertama, korbankan masa untuk anak kita. Masa yang kualiti. Masa yang kualiti. Tak panjang pun ada. Nak tegur dia, bang kena semayang, bang kena jaga ibadat, bang baca Quran. Itu kualiti masa tu. Kedua, pengorbanan dengan kita mengerti pada Allah Azza wa Jalla. Air mata tumpah malam siang. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Kita merayu kepada Allah sebab anak-anak ini bukan milik mutlak kita. Hati mereka milik Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah campak dalam hati mereka keimanan, kebaikan, kemuliaan. Pengorbanan dengan doa. Ketiga, dengan harta. Kita berikan harta yang halal. Harta yang sah dalam agama. Air walaupun secawan, sah. Halal. Nasi sepinggan, dari rezeki yang halal. Pengorbanan harta. Jangan isi kepada anak kita makanan yang haram. Walaupun air secawan. Isikan, hatta pakai dipakai pun halal, bukan haram. Keempat ialah pengorbanan tenaga kita. Kita bekerja malam siang, turun pada rumah pagi malam. Untuk apa? Untuk dapat rezeki yang murah untuk anak kita. Ini 4 pengorbanan. Baik. Tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan sekarang ni, sekolah tutup, saya rasa lagilah. Kalau kita selama ini anak-anak depan kita berapa jam saja,
banyak masa sekolah luar. Sekarang 24 jam ni. 24 jam di depan. 24 jam sekarang soalan macam tu. Anak tak keluar, kita pun tak keluar kan. Maka lebih lagi bagi saya, kita kena tengok kacamata yang lebih utama sekali. Dengan situasi gabungan tenaga, bagi saya, gabungan tenaga ibu ayah penting. Cooperation. Ayah mak untuk didik anak dengan akhlak terpuji, apa sekalipun, teguran macam-macam. Ayah pandu, ayah pimpin anak-anak. Bang, jom kita solat berjemaah Zuhur sekarang ini. Allah Akbar. Siapa imam? Ayah. Anak-anak 4 orang di belakang. Sama aminkan. Mak bersama. Jadi bagi saya, kalau korbankan segala-galanya, mudah-mudahan keluarga yang akan muncul penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu kadang-kadang Allah uji kita dengan kepayahan juga. Kita usaha tapi gagal. Ingat tuan-tuan, kalau kita benar dengan Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita insya-Allah. Jadi itu saya rasa jawapan yang sebagai pada Puan Qasih Nurul Shah tadi. Wallahu a'lam. Pengorbanan dalam bentuk masa, berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harta yang halal, dan yang keempat, berkorban dalam bentuk tenaga. Insya-Allah akan diberikan yang terbaik kepada keluarga kita, khususnya pada anak kita. Kalau sebelum ni berapa jam saja Ustaz depan mata, ya, betul. Ini waktu ini jadi 24 jam. Covid ni pun kadang-kadang ada positifnya, sebab kita dapat sama anak daripada makan, minum sampai peringkat solat keseluruhan. Kitalah kawan dia, kitalah keluarga dia, kitalah gurunya. Satu lagi Ustaz sebut, tekanan pada juga. Betul juga. Tekanan juga, tengok anak, ya Allah, ini saya rasa tajuk yang lain lah. Bukan sekarang tajuk lain pula. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan dikasih Nurul Shah sebentar tadi, berkorban untuk anak-anak di waktu pandemik ini. Baik, bila sebut tentang anak-anak pelajar tadi sudah kita sebut berkenaan dengan pengorbanan ini. Jadi bila kita bawakan perbincangan tentang nilai pengorbanan ini, sudah pastinya akan terbayang di fikiran anda, di kacamata anda, satu pengorbanan yang sangat memberikan impak besar dalam kehidupan kita pada ketika ini, yakni pengorbanan bagi mereka yang berada di barisan hadapan. Ustaz, memang akan terbayang bila bawa saja tajuk ni, memang akan terbayang. Saya mula-mula nampak tajuk ni pun saya dah terbayang pengorbanan mereka di barisan hadapan, ya, ataupun disebut sebagai frontliner, ya, mereka di barisan hadapan. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit nak diperkatakan tentang pengorbanan barisan hadapan dan juga bagaimana ganjaran untuk mereka, Ustaz. Silakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita dalam situasi kadang-kadang kita tak jangka sangka. Ya, betul. Kita sebut pengorbanan selama ini, pengorbanan harta untuk beli seekor kambing lah pada hari raya. Pengorbanan satu bahagian lembu untuk hari raya nanti, sembelihnya. Itu berterusan. Tetapi dalam situasi pandemik dah masuk hampir 2 tahun ini, hampir setahun setengah lah, dan 410 hari saya ingat sampai hari ini, satu golongan manusia yang saya kena sebut dengan penuh keinsafan, berjuang gigih dengan air mata, dengan dia punya peluh yang menitis malam siang sampai kehilangan tenaga. Pastilah golongan frontliners kita. Para doktor, jurawat, termasuklah abang-abang polis kita lah, tentera kita. Subhanallahil azim. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita nak sebut dengan angka perkataan tak mampu kita. Tetapi sebenarnya pengorbanan mereka ini Allah tidak sia-siakan. Satu, dalam hukum kehidupan beragama kita amat penting kita kena angkat, kena kesanjung. Sebab mereka ini kalau ikut kepada Imam Nawawi rahmatullah, mereka ada 2 kelebihan besar. Frontliners ini terutama mereka berjuang dalam kerangka sekarang untuk mengawal penyakit. Bahkan saya ingat kata-kata KP Kesihatan, ini dalam FB beliau, saya catatkan, dia kata beliau menggambarkan jerih perih doktor jerawat yang bertugas tanpa henti. Kata KP Kesihatan kita, Tausi Dr. Nurul Shah. Jerih perih sampai dah tak ada masa cuti dah. Balik rumah pun tak sempat jumpa anak dah. Balik rumah kadang sejap kena turun balik untuk urusan hospital. Kata Imam Nawawi rahmatullah, mereka 2 kelebihan. Yang pertama, mereka berada di lorong jihad. Ini jihad namanya. Jihad tenaga dan masa kerana orang ramai. Nak selamatkan nyawa orang yang sakit terlantar. Korban tenaga. Pertama, mereka sedang berjihad jalan Allah Azza wa Jalla dengan tenaga. Yang kedua, kata Imam Nawawi, lebih mereka kerana mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang yang nak lain, tuan-tuan, anda sebenarnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab anda sedang berjihad. Sebab itulah kita dalam hidup beragama, tuan-tuan, bagi saya lah, dalam kesempatan pada hari ini, kalau kita nak sebut dalam masa mudahnya, mereka ini adalah manusia yang paling besar jasanya. Dah beratus hari ni, mereka tak sama dengan kita. Kita di rumah, saya lah, sebut saya di rumah mungkin banyak kelihatan masa ceramah pun online, depan phone. Tak ada masalah apa. Makan pun mudah. Tapi
peranan kita dengan peluhnya, dengan air matanya mungkin, kepenatan. So, kita tengok dalam siaran TV 2-3 lepas kan, sampai tumbang. Tengah-tengah tolak stretcher kan, sakit, tumbang dia. Keletihan, kita tak tahu macam mana hadapi. Jadi ini semua tuan-tuan, satu rezeki, satu pahala yang besar, walaupun dalam kejerihan, keperitaan, kepenatan, tapi anda sedang meniti jalan-jalan pahala yang orang lain tak dapat macam anda dapat. Kita harap kekalah dalam suasana. Kita tak nak mereka lumpuh, tak nak mereka dah hilang kekuatan. Kita tak nak. Sebab kalau mereka dah lumpuh, hilang kekuatan, apakah ada pesakit yang hari ini makin lagi meningkat angkanya. Dan kita tak tahu macam mana kita. Jadi wallahualam, sekini di antara pengorbanan kita kena raihkanlah. Betul, orang ramai tolong doalah kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami sebagai orang yang ada kekuatan, diberi rezeki yang bertambah-tambah, diberi rezeki yang mulia, diberikan hidup yang tenang, bahagia insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi perayaan kita ikhlas kepada Allah lah. Ikhlas dalam mereka beribadat insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Memang memberikan satu tamparan hebat pada kita, dan sama-sama kita doakan semoga semuanya kekal bersemangat dan tidak putus-putus dalam memberikan yang terbaik. Betul. Dan pahala besar menanti mereka. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana untuk merawat hati yang terluka apabila kita merasakan bahawa pengorbanan kita tidak dihargai, walaupun kita memang ikhlas, tetapi sebagai insan biasa ada kalanya terusik juga hati. Ya Ustaz, terusik juga hati katanya. Baik, terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan yang ditanyakan Intan Zurina Abdul Razak. Pengorbanan telah diberikan dengan baik, seikhlas hati, maka tidak dihargai, terusik juga hati, mungkin terkilan. Ustaz, silakan untuk ubati hati itu. Baik, Puan Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya tentang bila kita dapat buat satu pada orang, korbankan masa, tenaga, waktu, mungkin harta, sampai kita letih kerana tolong orang, tapi orang tak hargai kita punya pengorbanan. Dia begini, kaedah dalam agama mudah saja. Pertama, kalau kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, ibtigha' mardatillahi Azza wa Jalla, jangan bimbang, amal kita tidak akan mengecewakan kita. Sebab apa? Allah angkat darajahnya, Allah angkat kebaikan kita. Sebab kita buat kerana Allah. Tolong orang tu, tolong orang kerana Allah. Orang tak hargai kemudian. Bahkan cerita kita kembali. Jangan bimbang sebab Allah Maha mengetahui rahsia amal kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis. Allah tahu dalaman rahsia hati kita ke mana akhirnya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam hubungan agama ini, saya ingat satu hadis yang cukup penting. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, buatlah satu kebaikan, i'mal. Buatlah satu, saya tak baca sampai maksudnya ialah, Nabi kata, buatlah satu kebaikan tanpa mengharapkan puji manusia. Buatlah kebaikan tapi tanpa harap puji manusia. Kenapa? Kerana akan datang pujian Allah kepada kamu. Allah puji kamu. Jadi dalam situasi ini bagi Nabi jelas, Nabi minta kita supaya kerana Allah. Betul, keikhlasan penting. Yang ketiganya, kalau kita buat satu pengorbanan tapi ikhlas tak ada, amal kita habaan mansura, debu terbangan. Saya beri sedekah derma kepada Da'i Azrin contohnya, tapi nak minta orang puji, penerbit apa ni, kita tak boleh puji, tak boleh ustaz puji, oh ustaz bagi derma kepada duit, kepada sedekah kepada Azrin kan, yang perlu pada, nampak tak banyak, macam 100-200. Amal saya kosong, pahala tak ada, sebab saya tidak ikhlas dalam pemberian. Jadi kalau kita niat baik kerana Allah, jangan bimbang. Yang keempatnya, kita kena ingat Nabi berjanji kepada kita dalam hubungan kita dengan pemberian ini, kita jadi manusia yang diangkat darajahnya daripada masyarakat Nabi SAW, bersama kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik kalangan manusia ini. Sebab apa? Sebab amal kita dipuji oleh Allah, bukan manusia. Wallahu a'lam. Walaupun manusia mengecewakan kita, tidak diucapkan walaupun Allah tidak mengecewakan kita. Tetapi Allah tidak mengecewakan dan amalan tidak pernah mengecewakan. Baik, sudah menonton, kita berehat seketika dan kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kita bertemu kembali sidang penonton untuk kita meneruskan perbincangan kita untuk topik nilai pengorbanan. Tapi sebelum tu, saya nak maklumkan sedikit pengumuman kepada penonton-penonton semua yang mana Agro Farah Ai yakni dapatkan bonus tambahan secara bulanan sebanyak 50% daripada jumlah keuntungan atau hibah dengan akaun simpanan Agro Farah Ai tertakluk kepada terma dan syarat. Juga lagi satu berkenaan dengan Rahnu Agrobank, gadai emas anda di Agrobank sekarang sambil menikmati margin pembiayaan sehingga 80% daripada nilai semasa barang kemas emas dan kadar keuntungan yang dikenakan adalah serendah RM55 sen sebulan. Tempoh kempen ini sehingga 30 September 2021 tertakluk juga kepada terma dan syarat. Baik, ini berkenaan dengan Agro Farah Ai dan juga Agrobank Rahnu. Baik, okey, kembali untuk perbincangan kita pada hari ini, nilai pengorbanan. Dan bila mana kita sebut berkenaan dengan pengorbanan ini, pastinya kita akan tertanya-tanya juga tentang bagaimana untuk berkorban dengan sehabis baik, pengorbanan yang terbaik, dan juga bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita supaya dapat dijadikan pengorbanan yang benar-benar memberikan impak yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton dan Ustaz, macam kita dah tengok banyak soalan berkenaan dengan pertanyaan tentang anak-anak, pertanyaan tentang pengorbanan bagaimana seorang isteri dan bagaimana kita nak kaitkan dengan ibrah pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim AS kita nak bawa di dalam kehidupan kita. Dan mungkin Ustaz ada juga sedikit nak diperkatakan lagi tambahan berkenaan dengan pengorbanan, apa yang kita boleh ambil satu perkara juga penting dalam istilah ataupun peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS. Silakan. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita berbalik kepada cerita pengorbanan keluarga yang muslimah ini. Ibrahim, Ismail dan Hajar radhiyallahu anha. Antara isu yang sefikir besar ibrah yang kita kena ambil ialah bagaimana mereka telah meletakkan satu nilai kepercayaan yang paling utama. Iaitulah taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka diminta berkorban nyawa dan Azrin, bukan korban harta. Korban nyawa, sembelih anak ni. Tuan-tuan, walaupun nyawa begitu sekali diminta diserah pada Allah untuk sembelih anak ni, tapi ia adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ibrah paling besar. Sebab kita dalam warna hidup tuan-tuan, kita kena ingat bahawa semua perintah Allah berkuasa nak bagi pada kita. Allah suruh harta kita tumpah jalan kebaikan ke nyawa sekalipun, yang penting adalah ketaatan. Jadi ketaatan kata ulama merupakan satu tanda aras penting. Taat Ibrahim pada Allah Azza wa Jalla, taatnya Hajar dan taat Ismail pada Allah secara mutlak. Sebab Allah sebut dalam Quran, inna fadainahu bidhhabin azim. Kami telah gantikan sembelihan dengan satu benda yang besar. Sebab itulah tuan-tuan, ketaatan mereka Allah beri satu rezeki. Apa ketaatan itu? Apa rezeki itu? Akhirnya Ismail selamat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ismail yang dah hampir sembelih, Allah ganti dengan kibas daripada syurga. Maknanya tuan-tuan di sini menunjuk pada kita, jangan bimbang kalau kita boleh taat pada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, Allah ganti kita dengan kejayaan, kemenangan, ketenangan, keberkatan, kerahmatan. Sebab Allah tidak sia-sia kita. Akhi Ismail selamat, diganti dengan kibah daripada syurga. Nyawa Allah selamatkan, akhirnya Allah ganti dengan pahala melimpah ruah. Ini ibrah paling besar sekali. Subhanallah, ketaatan kita kepada kena Allah. ambil sebagai suatu peringatan buat kita. Betul. Ta'ala penuh keinsafan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan cuai dalam suatu ketaatan. Betul, Ustaz. Yang Allah suruh buat, Allah minta kita yang buat, jangan buat. Benar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton dan Ustaz, mungkin ada juga penonton-penonton yang menyaksikan kita pada hari ini ataupun yang mendengar perkongsian kita pada hari ini. Pada tahun ini dia pun dah niat nak korban, Ustaz. Ini saya bawakan satu situasi untuk kita ketengahkan, kena dengan situasi kita. Dia dah simpan duit, Ustaz, nak korban, tak kisahlah dia nak ambil satu bahagian ke seekor kambing ataupun seekor lembu, dia dah memang ada dah simpanan duit dia tu. Jadi bila mana dah sampai tempoh nak daftar nama pun semua, dia sedar dekat dalam taman dia ataupun satu kawasan dengan dia ni ramai orang yang lebih memerlukan bantuan. Jadi dia dah niat nak korban dan dia mula berbelah bagi, nak korban ke nak tolong orang yang tengah susah dalam tempoh pandemik ni, Ustaz. Jadi mungkin situasi ini ada berlaku di antara kita, dan yang mana lebih disebut sebagai keutamaan, Ustaz. Silakan. Afdaliyah. Baik, saya jangka ini berlaku
Sebab suasana hari ini kiri kanan rumah kita kadang ada orang miskin, Betul. kelaparan, tak cukup makan, minum, duit pun tak cukup, nak bayar rumah pun tak dapat kan. Dan kita keadaan dah ada niat untuk korban. Satu bahagian sekarang ni saya ingat tak kurang RM800 dah Azrin. Lebih kurang. RM800 itu normal lah 800. Tiba-tiba tengok jiran sebelah rumah kita kelaparan. Kita nak korban. Di mana afdaliyah keutamaan kita? Dalam pandangan yang sambil daripada para ulama, ini satu rumusan saja, tuan-tuan. Pertama sekali, kalau kita ini dah biasa korban saban tahun. Saya ambil contoh inilah, Di Azrin lah sebagai contohnya. Di Azrin dah ready nak korban dengan nilai 400 nilainya. Tengok jiran sebelah rumah, perlu pada bantuan. Kalau Di Azrin dah biasa korban sebelum ini, saban tahun dah buat, afdal pada masa itu, Di Azrin, tolong orang sebelah rumah Di Azrin. Sebab Di Azrin dah buat korban, tahun dia buat, sebelum dah buat acak kali, tolong orang yang perlu bantuan. 800 diagihkan, 200 contohnya. Pahala korban dan yang akan dapat juga. Pahala tolong orang pun dapat, 2 in 1 dapat. Betul. Tapi kalaulah dalam situasi itu, kita tak pernah buat korban, tak pernah, ini first time nak buat. Kita ada hak untuk buat korban. Keutamaan pada masa itu ialah kerana ibadat korban sekali setahun. Betul. Jangan pula korban pada bulan Muharram. Jangan korban pada bulan Syawal, tidak. Dia jadi sedekah tak Korban sekali setahun. Hanya bulan ini saja. Jadi pada masa itu kalau kita tak pernah buat korban, dahulukan yang itu sebab ini pahala yang besar sekali setahun. Ya. Rakan-rakan kita yang miskin, kita doakan ada orang boleh bantu tolong dia insya-Allah. Jadi ini dua pilihan, dua keadaan yang membantu kita insya-Allah. Yang tu tak rugi, yang kita tak rugi. Yang tu kita untung, ini kita untung. Itu dua keadaan yang bagi saya jawapan kepada orang yang nak korbankan tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana Jadi kita orang kata win-win situation. Dalam bahasa Jawa kan, bahasa Inggeris. Menang dalam keadaan. Menang yang ni menang, yang tu menang. Allah tidak pernah mengecewakan kita insya-Allah. Benar Ustaz. Mungkin ada di antara kita yang dalam situasi itu terfikir di antara beberapa bagi. Ada orang tanya saya soalan itu. Soalan hari ini ada orang tanya. Pernah ada orang tanya saya? Dah tanya dah. Mungkin memang banyak berlaku di antara kita ya. Jadi itu jawapannya daripada Ustaz sebentar tadi. Semoga kita dapat hidayah dan dapat memberikan yang terbaik di dalam pengorbanan kita setiap tahun dan setiap saat dalam kehidupan kita. Amin, Baik, amin. kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bila mana sebut tentang nilai pengorbanan, sudah pastinya pada hari ini kita terngiang-ngiang dan termain di minda kita tentang semangat membantu pada sesiapa sahaja yang memerlukan. Kita nak zahirkan kefahaman kita tentang bagaimana mengorbankan harta untuk membantu orang lain. Sudah pastinya mereka yang berada di sekeliling kita, dekat dengan perumahan kita, sama-sama kita bantu dalam tempoh wabak yang sedang melanda ini. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang terbaik kepada kita, walaupun sedikit dibantu tetapi balasan rezeki yang cukup banyak, luasnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Rohaya Arifin. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah dikira besar pengorbanan seorang anak yang sanggup tidak berkahwin atas sebab mahu menjaga ibu bapanya yang sudah uzur? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula pengorbanan seorang suami yang sanggup menjaga isteri yang sakit sehingga dia melupakan segala tentang dirinya semata-mata mahu menjaga isteri sehingga ke akhir hayat isteri tersebut? Terima kasih Ustaz, biar tahu jangan keliru, dari Rohaya Arifin, dia Miskincan, Selangor. Baik, terima kasih atas soalannya. Ustaz, ini tentang pengorbanan dalam menjaga insan-insan tersayang, ibu bapa dan juga isteri. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Berkasih dari Azrin. Ini soalan yang saya rasa soalan yang bersifat kejiwaan. Ya, kejiwaan. Memainkan emosi Ustaz. Dalaman. Ya. Pengorbanan
berunsur kepada keimanan dan keinsanan. Dia pengorbanan harta benda ni bukan satu benda yang susah pun. Nak sombang, nak bagi kat orang, Azrin nak daripada saya 100, nak beli makan, tak susah. Pengorbanan keinsanan bukan mudah. Sebab ini merupakan benda dalaman hati. Bila sebutkan soalan tentang anak yang sanggup tak berkahwin, semata kerana jaga ayah yang uzur. Allahu Akbar. Bagi saya, tuan-tuan, kahwin satu kefarduan juga. Kahwin satu kefarduan agama sebab untuk zuriat keturunan kan. Bahkan Allah pun perintah Quran, dalam Quran supaya kita berkahwin. Nabi pun perintah berkahwin. Tetapi di sana ada keutamaan bagi anak ini. Keutamaan siapa? Afdaliyahnya ialah mak ayah yang sedang uzur, dia nak rawati, dia nak rapati, dia nak beri didikan jaga dia yang paling sempurna. Bagi saya, tuan-tuan, bagi orang macam ni lah, pastilah syurga sedang dihampirinya. Sebab ibu ayah pastilah merupakan jalan ke syurga. Ibu ayah jalan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Kita boleh dampingi ayah mak kita, rawati dia dalam keadaan begitu situasi kita duduk samanya, beri makan yang cukup, jagaan yang rapi. Saya ingat para ayah bertanya, pengorbanan yang paling terbesarlah dalam sebuah kehidupan beragama. Sedangkan kahwin pun satu pengorbanan juga untuk dapat zuriat. Tapi apa yang berlaku ini, betul lah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Ahaqqu husna sahbati. Siapa yang paling terbaik untuk kita rapati ialah mak kita, ayah kita. Jadi kepada orang yang buat macam ni, bagi saya, dia sedang meniti jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Apalagi maknya pasti akan doa kebaikan. Ayah akan pasti doa kerahmatan buat anak yang begitu rupa. Ini bukan anak durhaka ni. Ini anak yang ta'u, anak yang taat kepada mak ayahnya. Tahniah, mudah-mudahan Allah rezekikan dia dengan kehidupan yang berkat walaupun tak berkahwin. Baik. Kemudian yang keduanya, soalan tentang suami yang jaga isteri. Pun sama saya rasa. Seorang suami yang isteri sakit boleh berkhidmat sampai dia terlupa segala-gala kesempatan jaga isteri. Tuan-tuan, puan-puan, jawapan mudah saya ialah khidmat sebegini demi untuk menjaga pasangan hidup yang mungkin apalagi kalau isteri itu dah lahirkan zuriat dia, anak-anaknya. Subhanallah, sepastilah tidak akan kecewa dalam hidupnya orang semacam ini. Isteri yang dijagai dengan penuh sayang cinta, dengan anak pun masih ada, contohnya, laluan syurga menantinya juga, dan orang macam ini pasti tidak akan dikecewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tak boleh kata apalah melainkan ini pengorbanan daripada jiwa yang tulus mulus, pengorbanan pada hati yang penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kenyataan berlaku sebenarnya. Tak semua orang boleh buat macam itu. Melainkan seorang suami yang ada takwa yang tinggi, anak yang takwa tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Seolah-olah dibuai emosi bila mana kita mendengar soalan daripada Puan Rohaya sebentar tadi, dan jawapan dari Ustaz menambahkan lagi bagaimana sedarnya kita dan juga fahamnya kita tentang nilai pengorbanan yang cukup besar, dan bagaimana seorang anak yang boleh berkorban sanggup tidak berkahwin, mendirikan rumah tangga dia kerana seolah untuk mendahulukan jalan ke syurga. Dia tahu mak ayahnya laluan ke syurga. Dia tinggalkan mak ayah, belum tentu suami yang dia akan kahwin nanti yang baik. Betul. Belum tentu isteri yang dia kahwin itu seorang yang baik, belum tentu. Tapi mak ayah pasti. Mak ayah kita macam mana buruk sekalipun, tetap laluan kita ke syurga. Apalagi mak kita menang kerana kita di atas rahmat mak kita kepada kita, pastilah Allah tidak mengecewakan kita. Jadi bagi saya, pilihan yang tepat. Benar. Bukan tolak kahwin, tapi kerana mak ayah lebih utama. Betul. Daripada sini kita nampak dua insan yang cukup hebat, anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, dan juga suami ataupun isteri yang berbakti kepada pasangannya. Ini yang patut kita perhatikan. Baik, soalan seterusnya kita lihat di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Roslan. Istimewanya ibadah korban bagi umat Islam ialah dapat pengampunan dosa dan penyaksian pada hari kiamat. Bagaimana cara terbaik untuk menzahirkan tanda syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama ini dalam ibadat korban? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muhammad Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Nak berikan yang terbaik, cara terbaik untuk menzahirkan itu. Silakan. Terima kasih saudara Izzuddin. Ya. Memang pasti dalam satu hadis Nabi sebut dengan jelas daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang berkorban ini akan diangkat dosa-dosanya. Bahkan di pada mahsyar penyaksian berlaku. Sebab Nabi bersabda,
wa innahu lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Binatang ternakan kita korban akan datang bersaksi kepada kita, kita ni orang yang baik, orang yang penuh dengan kemuliaan masa hidup. Boleh menyumbang dengan harta benda, beli seekor binatang kerana Allah Azza wa Jalla baik. Macam mana kita nak menzahirkan cara terbaik syukur Allah? Yang pertama tuan-tuan, kita kena ingat begini. Yang pertama, bila kita mampu berkorban, walaupun satu bahagian, ingat semua ini rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab ada manusia yang bakhil. Ada orang yang kedekut. Biasa, nak sumbang 100 bukan mudah. Nak bayar, nak derma 10 ringgit bukan mudah. Tapi anda, bila anda mampu sampai peringkat keluarkan ratusan kerana tujuan korban, pertama syukur pada Allah, anda tidak masuk golongan yang bakhil. Yang kedua, zahirkan syukur sebab apa? Sebab anda jadi insan pemurah. Sebab kita bila kita korban, kita bukan kita untuk kita. Kita korban untuk tolong orang lain. Ada hak untuk fakir miskin. Ada hak untuk orang miskin, untuk makan pada daging kita. 1/3 contohnya. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Aku berkongsi harta. Aku dapat duit dalam setahun 800, aku boleh agih pada fakir miskin. Nun di luar sana. Mungkin dalam negara, luar negara, tak kira. Yang ketiga, syukur macam mana? Syukur pada Allah, mudah-mudahan rezeki kita berkat. Allah gandakan lagi. Tahun ini kita boleh buat satu bahagian, satu akhir datang, seekor lembu kita seorang. Saya ada pengalaman dengan orang macam ni. Dia biasa buat satu bahagian. Satu masa, dia boleh buat seekor lembu dia seorang. Harga 45,000. Dia kata apa? Ustaz, saya tekad. Saya nak satu masa, saya boleh beli seekor lembu. Biasa sebahagian, 700-800 kan? Satu masa, seekor lembu dia beli. Dia seorang-seorang. Maknanya rezekinya Allah berkati. Jadi kita ada target macam itu. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Bagaimana cara terbaik untuk kita zahirkan bagaimana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses ya ataupun dalam cara menunaikan ibadat korban yang mana bakal kita laksanakan, dan mungkin saya yakin dah ada pun yang dah berikan nama untuk masuk satu bahagian dan sebagainya. Ya, satu benda saya lupa sebut tadi. Ya Ustaz. Tidak pernah miskin orang yang suka berkorban harta sekali setahun. Tak miskin. Tak pernah miskin. Tak miskin. Allah akan gandakan kebaikan kebajikan. Sebab itu jangan takut saya. Jangan takut nak korban walaupun satu bahagian. Satu bahagian. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita lihat soalan seterusnya dari Pak Suli Romli ya. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya menyingkap pengorbanan dan sejarah dari Nabi Ibrahim AS bersama isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbinanya Kaabah, tempat tumpuan ibadah haji, juga kiblat orang-orang Islam. Bagaimana pula dengan kita sendiri sebagai orang Islam mengimarahkan semangat korban di kalangan saudara mara terdekat mahupun saudara Islam kita yang berada di luar negara yang jarang-jarang dapat makan, bahkan ada yang selalu berlapar. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita yang bertanyakan soalan. Mungkin Ustaz boleh kita jadikan soalan ini sebagai penutup dan juga kesimpulan. Saya nak ringkaskan. Pak Suli Ramli, soalan cantik, menarik sekali. Kalau Nabi Ibrahim dan Hajar termasuk isterinya, anaknya, korban masa, tenaga, waktu di padang yang kering kontang, kemudian dengan ujian Allah sendiri, anak sendiri, sanggup mereka lakukan semata untuk redha Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini, kita janganlah kedekut dengan nikmat Tuhan. Sebab tu ada rezeki, tolong kita, tolong orang lain. Sebab apa? Sebab dalam kita tu ada orang yang perlu. Lisaili wal mahrum. Maknanya dengan sebab kita korban binatang sekali setahun, kita boleh bagi makan fakir miskin. Dalam negara pun dia, luar negara pun dia. Bermakna kita berkongsi. Harta benda kita milik bukan kita untuk kita. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, apa yang kamu milik itu bukan milik kamu. Wa hadza milkul, itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan betul kata Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin min Allah. Surah An-Nahl 97. Semua nikmat kamu milik Allah belaka. Jadi hakikatnya Pak Suli Ramli, hari ini kita nak ciptakan satu bentuk dalam hidup kita bahawa kita jangan terlalu sayangkan apa yang kita ada. Sebab saya macam mana pun kita ada tidak kekal. Sayangkan baju yang mahal, satu hari akan luntur. Sayangkan fizikal yang mantap, satu hari akan hancur. Sayangkan harta banyak mana, satu hari akan habis. Harta kita banyak mana pun, satu hari jahat orang lain, faraid pada orang. Jadi apa kita ada ialah melainkan iman dan amal kita. Yang itu tetap kekal. Tapi yang semua ini tak kekal. Jadi kalau kita mampu hidupkan suasana
rindu kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keimanan, jangan bimbang. Bila sampai masa, korbankan binatang ternakan. Ada masa, korbankan kerana Allah Azza wa Jalla. Ini tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan terus berkerahmatan, keselamatan. Kerana Allah akan nilai pengorbanan kita dengan pahala rada yang terus berpanjangan, berterusan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan itu yang dapat kita simpulkan pada hari ini berkenaan dengan bagaimana nilai pengorbanan yang patut kita perhatikan supaya dapat dizahirkan di dalam diri kita, yang sudah pastinya semua orang nakkan nak buat satu pengorbanan yang terbaik di dalam kehidupannya, tetapi dia tak tahu dan bagaimana. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kata-kata akhir kepada penonton-penonton semua untuk membangkitkan semangat untuk berkorban walau apa sahaja pun, dalam apa cara sekalipun, yang penting menepati dengan ajaran agama dan terus dengan doa seketika hati. Silakan Ustaz. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menilai kita. Ya. Sebab hidup ini pinjaman sementara. Rezeki, harta, pangkat, keluarga, anak pinak, pinjaman semata. Allah akan nilai kita. Tak mana kita habiskan semua kerana Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, kena ingat bahawa bila kita berkorban kerana Allah Azza wa Jalla, pasti hidup kita lebih diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang tidak hargai kita, Allah hargai kita. Yang ketiganya ialah dalam cerita Nabi Ibrahim dan Ismail tadi, terbukti bagaimana mereka contoh yang utama kepada kita. Maknanya dalam bahasa mudahnya, Ibrahim, Ismail dan Hajar merupakan pedoman kepada kita sampai kiamat, sebab mereka insan yang telah berkorban, bukan setakat harta tapi nyawa. Kita hari ini hanya Allah minta korban apa? Harta benda. Itu yang utama. Di samping nyawa kemudianlah, tapi harta benda kita korbankan. Yang keempat terakhir tuan-tuan, ingat bahawa pengorbanan kita kerana Allah ini jalan kita ke syurga. Kerana kata Imam Nawawi rahmatullah azza wa jalla, dikata apa kata Imam Nawawi rahmatullah, dikata apa? Sesungguhnya setiap inci kebaikan kita buat itu jalan ke pintu syurga Allah azza wa jalla. Sebab apa? Syurga hanya menerima kebaikan, bukan kejahatan. Wallahu a'lam. Itulah saya ingat di antara rumusan yang boleh sampaikan dengan Dan tutup dengan doa. Ustaz, silakan. Allahumma amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai perbincangan kita untuk hari ini berkenaan dengan nilai pengorbanan pembuka tirai untuk istimewa Aidiladha. Baik senang penonton, jangan lupa esok bersama dengan moderator kita, Da'i Aiman, bersama dengan panel yang kita bawakan untuk menjawab persoalan berkenaan dengan topik ibadah korban dan akikah norma baharu. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.